Selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Pembinaan Jalan Samarahan, Ensenge, Lubuk Buntin, Gumpe di bahagian Samarahan bakal memanfaatkan kira-kira 5,000 penduduk di kawasan sekitar apabila siap kelak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nancy Shukri yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong berkata, pembinaan jalan sepanjang 21.5 km itu dijadual siap sepenuhnya pada September depan. Kalau mengikut perancangan jalan raya, jalan besar di kawasan yang menuju ke kampung Lubuk Punggol, Lubuk Buntin dan kampung-kampung berdekatan, ianya sepatutnya siap pada tahun ini, iaitu pada bulan September. Pada mungkin ianya boleh siap lebih awal daripada itu. Kalau tidak ada aral melintang, kadang-kadang ianya disebabkan oleh cuaca. Tanpa menyatakan peratusan kemajuan projek tersebut, beliau berkata ia mula dibina pada Mac tahun lepas dengan lebih 30 juta ringgit peruntukan disediakan untuk tujuan itu. Datuk Seri Nancy bercakap kepada pemberita pada program ziarah kami di Kampung Lubuk Bunting dan Kampung Lubuk Punggol di bahagian Samarahan. Program ziarah kami merupakan program turun padang beliau untuk menemui sendiri penduduk-penduduk terpilih yang kurang bernasib baik bagi melihat sendiri situasi kehidupan mereka yang memerlukan pelbagai bantuan. Program tersebut merupakan penambahbaikan daripada program sentuhan kasih sebelum ini yang telah diperluaskan dengan pelibatan daripada pejabat daerah, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pasukan perubatan. Pada program tersebut, Datuk Seri Nancy yang berkunjung ke lebih 10 buah rumah turut menyebabkan bantuan berupa barangan keperluan harian dan pelbagai alat bantuan berjalan untuk warga emas. Bagi salah seorang penduduk yang dikunjungi, Man Tahir Sabang, 61 tahun, yang mengalami masalah kesihatan, beliau berpendapat program turun padang wakil rakyat itu memberi peluang kepada beliau untuk menyuarakan secara terus masalah dan bantuan yang diperlukan. Rasa hati kami lanang okey lah. Haraplah bantuan macam bulanan, daripada bulanan ni. Ya lah. Kini tu kita ada terima bantuan kebajikan? Belum lagi. Belum. Tapi kita ada menyuarakan dengan YB tak? Kita saya terima. Kami ada ada. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Nancy berkata beliau akan mengadakan perbincangan bersama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS serta pejabat daerah Samarahan mengenai pembahagian kawasan dalam pembinaan benteng penahan banjir di kawasan Parlimen itu. Ini bagi mengelakkan pertindihan peruntukan daripada pihak JPS, pejabat daerah dan beliau sendiri berhubung kawasan yang akan menerima peruntukan tersebut selain membolehkan lebih banyak kawasan akan dapat dibina benteng tersebut. Datuk Seri Nancy turut memberi jaminan pihaknya akan menyalurkan geran untuk tujuan itu kepada mana-mana kawasan yang tidak menerima peruntukan daripada JPS dan pejabat daerah. Bercakap kepada pemberita di Kampung Lubuk Punggol Samarahan, beliau berkata pihaknya banyak menerima permohonan daripada penduduk setempat untuk pembinaan benteng penahan banjir kerana kebanyakan penempatan terletak di kawasan pesisir pantai. Mengenai persediaan untuk menghadapi kemungkinan banjir, Datuk Seri Nancy berkata semua agensi terlibat di kawasan itu telah diletakkan dalam keadaan siap siaga. Jelasnya, berdasarkan daripada pengalaman tahun-tahun sebelum ini, kebanyakan kawasan yang dilanda banjir disebabkan oleh limpahan air pasang besar yang disertai dengan hujan lebat. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALB bahagian Limbang menafikan pihaknya mengenakan bayaran kepada penduduk di Kampung Awat-Awat Lawas untuk perkhidmatan mengangkut air seperti didakwa dalam sebuah laman sosial Khamis lepas. Pegawai Daerah Lawas, Husaini Hakim, ketika dihubungi pemberita RTM memberitahu penjelasan itu dibuat JBALB semalam mengenai dakwaan jabatan itu mengenakan bayaran sebanyak RM50 setangki menggunakan kenderaan Jabatan Kerja Raya JKR. Jelas Husaini, isu mengenakan bayaran terhadap perkhidmatan pembekalan air kepada pengguna tidak harus timbul kerana jabatan itu sebelum ini tidak pernah mengenakan bayaran ketika melakukan penghantaran air kepada penduduk terjejas bekalan air. Beliau menambah isu masalah bekalan air di Lawas perlu diajukan kepada agensi berkaitan untuk tindakan penyelesaian dan bukannya menggunakan laman sosial yang boleh mengelirukan lagi keadaan. Beliau dalam pada itu menegaskan setakat ini tiada pihak, parti politik dan ketua masyarakat yang tampil untuk membuat aduan berhubung masalah tersebut kepada pihaknya. Jelasnya sebelum ini masalah air di Lawas dikendalikan oleh JKR dan JBALB bahagian
Limbang, jabatan baharu yang ditubuhkan yang kini mengambil peranan isu air di lawas. Katanya sebagai jabatan baharu, JBALB masih berdepan kekurangan logistik dan masih menggunakan logistik dan kenderaan JKR untuk pengangkutan bekalan air ke kawasan terjejas. Beliau mahu JBALB sebagai jabatan baharu agar mengadakan sesi dialog bersama ketua masyarakat di lawas bagi memberi penerangan dan sesi suai kenal dengan penduduk kampung mengenai isu air supaya tidak timbul sebarang masalah kemudian hari. Parti Demokratik Progresif Sarawak SPDP menyuarakan pendapat positif terhadap rang undang-undang RUU 355 sekiranya ia bertujuan untuk mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini. Presidennya Dato' Sri Tiong King Sing walau bagaimanapun menjelaskan bahawa SPDP akan menyokong peraturan-peraturan positif yang terdapat dalam RUU tersebut terutamanya kepada masyarakat Islam dan ia boleh membawa dan melindungi keharmonian serta keamanan yang telah wujud selama ini. Beliau menambah RUU 355 berkemungkinan akan dibentangkan pada persidangan Parlimen akan datang oleh pihak Kerajaan Barisan Nasional, bukan pihak pembangkang. Beliau yang juga ahli Parlimen Bintulu berkata demikian dalam satu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi SPDP yang diadakan di pejabatnya di Bintulu. Terdahulu dalam mesyuarat itu, Dato' Sri Tiong memaklumkan bahawa Perhimpunan Agung 3 tahun sekali TGA parti itu akan berlangsung pada Mac nanti di Bandar Bintulu. Jelasnya sebelum ini parti itu merancang untuk mengadakan TGA sebelum sambutan Tahun Baru Cina. Namun ia tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa disebabkan ada beberapa isu teknikal dalaman dan luaran parti harus diselesaikan sebelum TGA tersebut. Sementara itu, Ahli Parlimen Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinab pada sidang media yang sama melahirkan rasa tidak puas hati terhadap pertukaran Setiausaha Majlis Daerah Bau Dijan Ana Abed yang ditukarkan ke Kementerian Kerajaan Tempatan pada 3 Januari lepas tanpa berunding terlebih dahulu dengan pihak majlis. Jelasnya pertukaran tersebut dibuat tergesa-gesa tanpa merujuk kepada wakil rakyat memandangkan Dijan merupakan seorang yang komited dalam tugas selain lebih mengetahui dan memahami situasi pentadbiran Majlis Daerah Bau termasuk program-program dan projek-projek pembangunan di kawasan Bau. Dijan telah berkhidmat lebih kurang 2 tahun di Majlis Daerah Bau sebagai setiausaha majlis. Beliau berharap pihak terbabit melihat semula keputusan menukarkan pegawai berkenaan kerana pihak tersebut perlu mendapat pandangan wakil rakyat kawasan selain melihat faktor penerimaan rakyat di kawasan tersebut terhadap pegawai itu. Golongan sasar yang telah terpilih untuk menerima bantuan pendidikan daripada kerajaan diseru supaya memanfaatkan sepenuhnya bantuan tersebut untuk pembelajaran anak-anak. Ahli Parlimen Limbang Haji Hasbi Habibullah berkata ini selaras dengan dasar kerajaan yang ingin meringankan beban rakyat khususnya pada pembukaan sesi persekolahan. Justru para ibu bapa khususnya diingatkan supaya memastikan bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembelian keperluan persekolahan dan bukan bagi keperluan lain. Beliau memberitahu demikian pada Majlis Sumbangan Beg Sekolah IM Sarawak dan bantuan wang sebanyak RM120 kepada setiap pelajar dari Pusat Khidmat Parlimen Limbang di Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Seramai 400 orang murid sekolah rendah di Limbang menerima beg dan wang tunai pada majlis tersebut. Institut Otomotif Malaysia MAI melancarkan program pensijilan profesional diterajui industri IPC dengan penghususan dalam automasi yang julung kalinya di Kuching semalam. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MAI, Datuk Muhammad Madani Sahari, ia bagi memenuhi sasaran sebanyak 27,000 peluang pekerjaan yang baharu dalam sektor otomotif di seluruh negara pada tahun ini berbanding dengan 25,000 pada tahun lepas. This program in Kuching today is very special because for the first time we are doing IPC with a specialization in automation. These are the three important aspects when you want to work in the industry. But as the industry is moving towards automation, robotic application, so we need to align our graduates so that they can be servicing, they can be maintaining as well as to do the actual automation job in the process.
Tambah beliau, program IPC di Kuching akan disertai 140 orang pelajar lepasan tingkatan 5 termasuk tingkatan 3 selain mereka yang memiliki CJ dan diploma dalam sektor automasi dengan tempoh pengajian selama 6 bulan termasuk pembelajaran dan praktikal di sektor awam dan swasta di seluruh negara. Mereka yang berminat untuk menyertai program di bawah MAI boleh melayari laman sesawang www.mai.org.my ataupun email kepada info@mai.org.my. Datuk Madani bercakap pada sidang media selepas merasmikan program IPC dan program Jalinan Kasih MAI bersama institusi kebajikan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Madani menjelaskan industri automotif antara penyumbang terbesar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jelasnya, menerusi keluaran dalam negara kasar KDNK, sektor ini menyumbang sekitar 3.8 hingga 4.0% dengan nilai 40 bilion ringgit setakat ini. Menjelang 2020, sektor ini menyasarkan sumbangan sebanyak 10% dengan nilai 100 bilion ringgit. Pada majlis tersebut, Datuk Madani turut menyampaikan sumbangan kepada 64 penghuni rumah kanak-kanak Toh Puan Hajah Norkiah Kuching. Turut hadir pengarah Unit Tenaga Kerja Jabatan Ketua Menteri Dr. Abdul Rahman Din. Seramai 15 peserta Ratu Cantik akan bertanding ke peringkat akhir untuk merebut gelaran Miss Cultural Harvest Festival 2017 di Kampung Budaya Sarawak di Santubong April depan. Peserta-peserta tersebut telah mengalahkan 15 peserta yang lain dan telah diadili berdasarkan penampilan fizikal, personaliti dan bakat mereka. Menurut pengarah festival Zaini Haji Zainuddin, Jawatan Kuasa Induk Pesta Menuai Sedunia WHF telah menerima lebih daripada 120 pemohon di seluruh negeri dan hanya 30 orang peserta telah terpilih untuk menghadiri pusingan pemilihan finalis. Bercakap kepada pemberita selepas pengumuman pemilihan finalis di Kuching, beliau berkata pertandingan tahun ini akan menjadi lebih kompetitif kerana ramai peserta-peserta lebih berbakat, berkelulusan akademik tinggi dan berkeyakinan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Pertandingan Ratu Cantik etnik tersebut diadakan sempena WHF mula diperkenalkan pada tahun 1999. Dalam pada itu, WHF tahun ini akan diadakan di Kampung Budaya Sarawak dari 28 hingga 30 April. Selain pertandingan akhir itu nanti, antara acara kemuncak lain ialah pementasan langsung budaya dan konsert budaya dengan bengkel interaktif mengenai tarian dan muzik. Persatuan Bola Sepak Negeri Sarawak FAS dalam mesyuarat agung tahunan 2017 di Kuching telah melantik Datuk Posa Majais sebagai Presiden FAS yang baharu bagi tempoh 2 tahun. Ditemui pada sidang media selepas mesyuarat itu, Datuk Posa memberitahu beliau bersetuju menerima lantikan jawatan tersebut untuk mengelakkan sebarang spekulasi daripada masyarakat luar memandangkan pencarian jawatan baharu tersebut memakan masa begitu lama, iaitu hampir 4 bulan. Jadi kos kita si mau jawatan tu kosong terlalu lama juga. Jadi andaian di luar ada yang nang semua andaian si bapa bila benda tu kosong terlalu lama juga. Jadi oleh kerana saya pun diberi kepercayaan, jadi saya yakin dengan kerjasama daripada rakan-rakan ESCO dan ahli gabungan, jadi saya sedia mikul tanggungjawab. Jelas beliau yang juga mengalas jawatan sebagai pengurus pasukan Sarawak, pelantikan itu diharap dapat menamatkan tanda tanya peminat sukan bola sepak Sarawak. Dalam pada itu, beliau berkata pembaharuan untuk barisan pasukan Sarawak kemungkinan turut dilakukan untuk kebaikan pasukan dan masih dalam perbincangan. Mengulas mengenai Liga Super Malaysia 2017 yang bakal bermula pada 20 Januari ini, beliau berharap pasukan Sarawak akan terus kekal dalam kejohanan tersebut dan memperbaiki kedudukan. Mengikut semua tim, siapa sih mau naik ke atas. Tapi kita rasa bersyukur kalau tim ya masih dalam Liga Super dan naik 2-3 gate tangga.
Selain daripada itu, beliau juga mahu meningkatkan lagi pemain-pemain dalam kalangan anak tempatan bagi memberi ruang mereka beraksi untuk pasukan Sarawak. Datuk Posa sebelum ini pernah memimpin pasukan Sarawak ke Piala Residen selama 2 tahun berturut-turut dan pernah menjadi ahli Persatuan Bola Sepak FAS serta turut berkecimpung dalam arena sukan bola sepak. FAS tanpa presiden sejak September tahun lepas selepas tiada calon yang berminat dengan jawatan itu. Baiklah saudara, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, isteri Ketua Menteri Sarawak Datin Patinggi Dato' Amar Hajah Jamilah Haji Anu akan menyempurnakan perasmian larian amal Run with Sentresa di Pekarangan Bangunan Lama Dewan Undangan Negeri Petra Jaya Kuching pada pukul 7.15 pagi. Sementara itu, Menteri Kejaraya Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof akan menyempurnakan majlis perasmian TM Towers and Travel Cawangan Kuching Sarawak di KTLD Jalan Kula Satok di Kuching pada pukul 10 pagi. Manakala Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim akan merasmikan majlis penyerahan beg sekolah Parlimen Batang Lupar bertempat di Dewan Nangkai Grand Stumbin Seri Aman pada pukul 2 petang. Akhir sekali, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pemodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar Datuk Amar Douglas Uga Ambas dan isteri Datin Amar Dorin Mayang akan menghadiri majlis makan malam penghargaan Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang dan isteri Tan Sri Datuk Sri Empiang Jabu di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada pukul 6.30 petang. Demikian di antara liputan acara dalam agenda berita hari ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan.